Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Abu Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang saya hormati pengurusi serta barisan EJK Surau ataupun Madrasah Uthmaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pimpinan-pimpinan masyarakat dalam qaryah Surau ataupun Madrasah Uthmaniyah, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, dan sedar tak sedar kita telah masuk ke tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Jauhnya kita dengan zaman Nabi SAW, mana telah 1445 tahun dah Nabi kita Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hari ini Alhamdulillah kebanyakan daripada kita cuti, diberikan cuti umum sempena awal Muharram. Kita sebut awal Muharram, iaitulah yang bermaksud permulaan Muharram. Baik tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan bercerita, kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah awal Muharram ataupun sejarah pentarikhan ataupun penciptaan kalender Hijriah. Mudah-mudahan boleh memberikan manfaat kepada kita insya-Allah sempena kedatangan tahun baru Hijriah ini. Baik tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita tahu, semalam boleh jadi kebanyakan daripada kita ada yang membaca doa akhir tahun, ada yang membaca doa awal tahun. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang dan kita berdoa mudah-mudahan tahun yang telah berlalu Allah berikan kepada kita keampunan, Allah terima segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan pada tahun yang telah lalu. Pada tahun yang akan datang pula, tahun yang baru masuk, maghrib semalam masuklah tahun yang baru, dan kita pada maghrib hari ini kita masuk dah kira 2 Muharram dah. 2 Muharram dah. Jadi kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada tahun yang baru ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia ataupun menjadi hamba Allah yang lebih baik. Untuk kita ni diberikan taufik hidayah menjalankan tugas-tugas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan tahu, Nabi SAW pada zaman Nabi tak ada kalender Hijriah lagi. Belum lagi wujud kalender Hijriah. Maksud belum wujud kalender Hijriah ni makna tak ada lagi penentuan. Kan tahun ni kalendernya bermula 1. Ni 1 tahun pertama Hijriah, ni tahun kedua Hijriah, ni tak ada lagi. Cumanya para ulama menetapkan peristiwa-peristiwa yang berlaku tu berdasarkan tahun-tahun yang ada, bulan-bulan yang ada. Mana bila Nabi SAW sampai di Madinah, okey, kita letakkan itu tahun yang pertama Hijriah, kemudian tahun yang kedua Hijriah, kemudian tahun yang ketiga Hijriah. Itu sebenarnya diletakkan oleh para ulama selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW yang bermula pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, mana lepas Nabi wafat, naiklah Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah selama 2 tahun. Kemudian Abu Bakar pula wafat. Kemudian naiklah Umar bin Al-Khattab. Umar memerintah sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam sesi pertengahan Umar jadi khalifah ni, tiba-tiba Abu Musa Al-Ash'ari, seorang gubernur kepada Sayyidina Umar bin Khattab,
Dia hantar surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bagi tahu apa Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata, sesungguhnya datang kepada kami surat ataupun kitab daripada kamu dan kami tidak tahu tarikhnya. Kami tak tahu tarikh. Maknanya apa? Makna bulan dah ada. Tuan-tuan dengan salah faham. Bulan dah ada. Bulan Hijri ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ada dah zaman Nabi SAW. Cuma nak menetapkan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa boleh berlaku? Sebab peristiwanya bermula daripada seorang gubernur pada Sayyidina Umar, iaitulah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Dia bagi tahu pada Umar bin Al-Khattab, "Ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh." Datang kepada kami daripada kamu kitab ataupun surat yang tak ada tarikh. Maknanya tak ada tarikh, tak tahu bila, tahun bila tak tahu. Boleh jadi surat tu tulis bulan Rajab, tahun bila tak tahu. Tu cerita dia. Jadi daripada peristiwa tersebut, Umar bin Al-Khattab kumpulkan sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah berbincang macam mana kita nak buat dengan isu ni. Maka mereka mencadangkan kita buat takwim hijrah, takwim Islam. Masa tu mereka tak bincang lagi macam mana kita nak tentukan berdasarkan apa. Jadi mereka setuju nak buat takwim. Takwim ni kalender. Bila sebut kalender, maka mereka nak menetapkan permulaan kalender ni. Kalau orang Kristian, mereka meletakkan kalender mereka bermula dengan kelahiran Nabi Isa AS. Kalender Masihi, kita sekarang 2023. Maksudnya apa 2023? Maksud 2023 tahun dah Nabi Isa lahir. Maksudnya sebab yang meletakkan kalender Masihi itu ialah orang Kristian. Jadi mereka meletakkan permulaan kalender mereka berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Jadi sekarang ni 2023, maksudnya 2023 tahun dah Nabi Isa lahir. Baik. Sekarang ni umat Islam zaman Sayyidina Umar bin Khattab nak letakkan kalender Islam. Okey, kita nak mula daripada mana? Ni persoalannya. Kita nak mula daripada mana? Maka ada para sahabat sebut kita mula daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat yang mencadangkan kita mula dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW. Dan ada sahabat mencadangkan kita mula dengan macam-macam Isra Mi'raj. Kita mula dengan penghijrahan Nabi SAW. Maka akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bersetuju dengan cadangan supaya memulakan kalender Islam ini dengan hijrah Nabi SAW, penghijrahan baginda Rasulullah SAW. Itulah permulaan kalender hijrah kalender Islam kita ni bermula dengan penghijrahan Nabi SAW. Kenapa Sayyidina Umar pilih hijrah Nabi? Sebab Sayyidina Umar memberikan sebabnya, alasannya dia kata al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Sebab peristiwa hijrah inilah yang membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Maknanya peristiwa besar ni membezakan kebenaran dan kebatilan. Maknanya nampak dah siapa orang kafir, siapa orang Islam. Orang Islam yang bersama dengan Nabi dekat Madinah, orang kafir yang masih lagi menentang Nabi yang berada di Mekah. Orang kafir. Jadi daripada situ nampak jelas dah mana hijrah ni menjadi pemisah antara kebenaran dan juga kebatilan. Maka daripada situlah Sayyidina Umar bin Khattab pilih penghijrahan Nabi sebagai permulaan kalender Hijriah. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita bercerita tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, tahun Nabi Muhammad terima wahyu, Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj, kita tak sebut tahun hijrah berapa. Kita tak tanya tu berlaku pada tahun keberapa hijrah, tak tanya. Sebab masa tu kita guna kenabian. Ini berlaku pada tahun pertama kenabian, ini berlaku pada tahun kedua kenabian Nabi, ini berlaku pada tahun ketiga kenabian Nabi. Isra Mi'raj berlaku bila? Isra Mi'raj berlaku pada tahun 10 kenabian. Makna Isra Mi'raj ni berlaku 10 tahun selepas Nabi diangkat sebagai Nabi. Mana kita tak guna kalender hijrah lagi, pasal benda tu, peristiwa tu berlaku sebelum hijrah Nabi SAW. Jadi kita takut, kita kata Isra Mi'raj berlaku pada tahun 10 kenabian.
peristiwa perjanjian Aqabah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Ini contoh. Jadi kalender hijrah ni hanya bermula pada tahun Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, itu satu hal, selesai. Kemudian kalau kita tengok sejarah, Nabi berhijrah bulan berapa? Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah ni, kalau kita tengok dalam sejarah, disebut Nabi sampai dekat Quba. Nabi bina Masjid Quba, Nabi sampai ke Quba li'alidnatai asyrata laylah khalat min Rabi'al Awal. Nabi sampai pada hari yang ke-12 telah berlalu daripada Rabi'al Awal. Maknanya Nabi sampai, hijrah Nabi itu Nabi sampai di Madinah pada bulan Rabi'al Awal. Kalau kita fikir balik, kenapa kalender hijriah kita ni bermula dengan Muharram? Kenapa tak mula dengan Rabi'ul Awal? Sebab Nabi berhijrah bulan Rabi'ul Awal. Ada sebagian orang kata Nabi memulakan hijrah bermula hujung Safar, Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabi'ul Awal. Jadi sepatutnya kalau kita nak guna kalender hijrah berdasarkan hijrah Nabi, patutnya kita mula dengan bulan Rabi'ul Awal. Sepatutnya. Kenapa kalender hijrah kita ni masuk bulan Muharram, kita masuk tahun baru hijrah? Kenapa tak mula dengan Rabi'ul Awal? Ini persoalannya. Sebab Nabi berhijrah bulan Rabi'ul Awal, tapi kenapa kalender hijrah kita ni Umar letakkan Muharram tu sebagai permulaan tahun kalender hijrah? Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama, contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata azam Nabi untuk berhijrah telah bermula seawal Muharram. Azam Nabi nak berhijrah telah bermula seawal Muharram, selepas mana Nabi selesai melakukan perjanjian Aqabah dengan orang Madinah yang datang buat haji kat Mekah. Tuan-tuan puan-puan boleh jadi pernah tahu cerita berkenaan dengan orang Madinah. Masa Nabi duduk berdakwah dekat Mekah ni, ada orang Madinah pergi buat haji dekat Mekah dan mereka beriman dengan Nabi di Mekah, dan Nabi buat perjanjian dengan mereka dekat Mekah. 2 kali Nabi buat perjanjian dengan mereka, perjanjian Aqabah. Jadi perjanjian yang kedua tu berlaku pada tahun ke-13 kenabian, tahun yang terakhir sebelum Nabi berhijrah. Mana berlaku pada bulan Zulhijjah. Berlaku pada bulan Zulhijjah. Mana bila mereka balik, masuklah bulan Muharram, dan Nabi pun berazam nak berhijrah ke Madinah pada bulan Muharram. Mana selesailah Nabi buat perjanjian dengan orang Madinah. Orang Madinah pun dah ready nak sambut Nabi SAW. Maka selesai daripada peristiwa haji, mereka pun tunggu Nabi dekat Madinah. Mana selesai haji ni bulan Zulhijjah. Jadi Muharram ni bulan yang seterusnya selepas daripada orang selesai menunaikan haji. Jadi sebab itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dia kata ibtida'ul azmi 'ala al-hijrah kana fil Muharram. Permulaan azam untuk berhijrah berlaku pada Muharram, pada bulan Muharram. Sebab itulah dimulakan dengan Muharram sebagai permulaan tahun baru hijrah. Ini sebab yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Walaupun sebab ni diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar ni ulama yang terkemudian. Umar bin Al-Khattab ni, dia ni sahabat Nabi lama dah. Kalau kita tengok sahabat Nabi ni, Umar bin Al-Khattab ni seorang lelaki yang diberikan ilham yang sangat banyak, yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW pernah sebut, kalau ada lagi Nabi selepas aku ni, maka Umar bin Al-Khattab lah orangnya. Nabi pernah sebut. Mana kalau ada lepas ni, mana lepas ni memang tak ada Nabi dah, mana Nabi Muhammad ni Nabi terakhir. Tapi Nabi Muhammad pernah sebut, kalau ada lagi Nabi selepas aku ni, maka Umar bin Al-Khattab ni lah orangnya. Dan Umar bin Al-Khattab ni banyak pandangan-pandangan dia ni diperakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperakukan cadangan pandangan Umar bin Al-Khattab pada zaman Nabi lagi, Nabi hidup lagi. Contohnya apa? Contohnya bila Nabi SAW menang dalam perang Badar, Nabi beroleh kemenangan dan Nabi dapat tawan 70 orang lebih orang kafir Quraisy yang ditawan. 70 orang lebih ditawan oleh Nabi SAW. Nabi tanya pendapat Abu Bakar, kita nak buat apa dengan tawanan perang ni?
Abu Bakar jawab, kita ambil wang tebusan. Siapa yang ada duit, dia bayar wang tebusan. Yang tak ada duit, mengajar. Ajarkan ilmu menulis membaca kepada kanak-kanak di Madinah. Nabi tanya Umar bin Khattab, apa pandangan kamu tentang tawanan Badar ni? Kita nak buat apa dengan tawanan kafir Quraisy yang kita dapat tawan daripada perang Badar? Umar bin Khattab jawab apa? Kita bunuh semua. Tak ada, kita tak boleh tunjuk belas kasihan. Kita kena tunjuk kita ni tegas. Kita bunuh semua. Ini pendapat Umar bin Khattab. Lalu Nabi SAW akhirnya selepas berbincang, Nabi setuju ambil pandangan Abu Bakar. Mana kita ambil wang tebusan, siapa yang tak boleh bayar, dia ajarlah anak-anak dekat Madinah untuk membaca dan menulis. Dulu tak lama kemudian Allah turunkan ayat, ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia berjaya menguasai bumi. Allah tegur, mana tak patut bagi seorang nabi ada tawanan, maknanya tak boleh ada tawanan perang sehingga dia berjaya menguasai bumi. Maknanya perang Badar yang baru perang pertama, kena tunjukkan ketegasan kepada musuh. Tak boleh berlemah lembut kepada musuh ni, biar musuh ni gerun. Jadi seolah-olah Allah memperakukan pandangan Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Maknanya Allah mana tak setuju, Allah tegur Nabi SAW menjawab ambil tawanan perang, ambil wang tebusan dan sebagainya. Itu yang pertama contoh. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab ni pernah bagi cadangan kepada baginda Rasulullah SAW. Dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku tengok isteri-isteri kamu ni didatangi. Mana kamu ni, wahai Rasulullah, rumah kamu ni menjadi tempat orang datang. Ada orang baik datang, ada orang jahat datang. Jadi aku cadangkan supaya isteri-isteri kamu ni berhijab. Ni pandangan Umar bin Khattab. Dia cadangkan kepada Nabi, aku cadangkan isteri-isteri kamu ni berhijab. Sebab yang datang jumpa kamu ni macam-macam orang. Yang datang jumpa kamu ni ada orang baik, ada orang jahat, ada yang matanya menyimpan niat-niat yang buruk. Jadi lebih baik untuk isteri kamu ni berhijab. Ni cadangan daripada Umar bin Khattab. Duduk tak lama kemudian Allah turunkan ayat supaya semua wanita beriman ni berhijab. Tengok mana pandangan Umar bin Al-Khattab ni, ada beberapa pandangan dia ni diperakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pandangan yang bernas, yang diperakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Umar bin Al-Khattab ni pada zaman dia jadi khalifah, dia ambil keputusan buat kalender Islam. Yang pertama. Yang kedua, dia ambil keputusan meletakkan bulan Muharram sebagai permulaan kepada kalender Islam. Sebahagian ulama sebut boleh jadi kerana dia tahu hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan dua jenis puasa. Apa dia? Puasa yang banyak pahala selain daripada bulan Ramadan. Puasa apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Puasa Arafah. Baru ni puasa Arafah. Sebelum raya haji tu kita ada puasa Arafah. Apa pahala dia? Siapa yang berpuasa Arafah? Tukaffirus sanata al-madiyah, menghapuskan dosa bagi setahun yang lalu dan dosa setahun akan datang. Ni pahala berpuasa sehari. Hari Arafah ni menghapuskan dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besar pahala tu. Kemudian dalam bulan Muharram ni ada pula satu puasa yang besar juga pahala dia. Apa dia? Puasa Ashura. Puasa Ashura. Ashura ni bermaksud 10. Puasa ni sebab puasa ni jatuh pada 10 Ashura, 10 Muharram. Kita hari ni 1 Muharram. Maknanya Rabu depan 8 Muharram, 9 hari Khamis, hari Jumaat depan. Hari Jumaat depan mana jatuh 10 Muharram. Pakat-pakat kita puasa pada hari Jumaat depan. Puasa Ashura. Apa pahala dia? Fadilat dia ialah tukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ni. Kalau hari Arafah tu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa hari Ashura ni pula menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Maknanya dua jenis puasa ni berada dekat. Ni bulan Zulhijjah, ni bulan Muharram. Jadi seolah-olah pemilihan bulan Muharram tu menjadi satu seolah-olah satu bentuk garis panduan pemisahan di tahun. Ni tahun Zulhijjah ni tahun yang lepas, Muharram ni tahun yang baru. Ni seolah-olahnya begitu. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa Muharram ini dijadikan permulaan bagi tahun Hijrah. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini sedikit sebanyak kisah sejarah berkenaan dengan penciptaan kalender Islam dan menjadikan bulan Muharram sebagai permulaan bagi kalender Islam. Baik, ni jelas satu. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bulan Muharram ni pula antara kelebihan dia, kalau kita tengok, dia ni termasuk bulan haram. Dalam setahun kita ada 4 bulan haram. Apa dia? Yang pertama Zulhijjah, Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 yang berturutan, salatul mutawaliyah, 3 bulan yang berturutan. Mana Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram ni 3 bulan haram. Kemudian ada 1 bulan haram juga yang bersendirian, iaitulah bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram ini. Jadi seolah-olah tahun kita ni ditutup dengan bulan haram, Zulhijjah, dibuka dengan bulan haram, iaitulah bulan Muharram. Baik. Jadi kelebihan bulan Muharram ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama termasuklah mazhab dari kita mazhab Syafi'i beranggapan dalam 4 bulan haram ni tuan-tuan, yang paling afdal sekali ialah bulan Muharram. Antara Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ni, apakah bulan yang paling afdal? Sebagian besar ulama sebut bulan Muharram tu yang paling afdal antara yang 4 ni. Makna dalam 12 ni yang paling afdal 4 bulan haram ni. Daripada 4 ni pula yang paling afdal bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram disebut sebagai bulan yang paling afdal? Baik. Sebabnya ada satu hadis Rasulullah SAW ditanyakan kepada baginda Rasulullah, ayyus salati afdal ba'da al-maktubah wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Sembahyang apa yang lebih baik selepas sembahyang fardu 5 waktu, dan puasa apa yang lebih baik selepas puasa Ramadan? Ini pernah Nabi ditanya, soalan Nabi pernah ditanyakan 2 soalan ni. Sembahyang apa yang lebih baik selepas sembahyang fardu 5 waktu, dan puasa apa yang lebih baik selepas puasa Ramadan? Lalu Nabi SAW jawab, afdalus salati ba'da salati maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sembahyang yang paling baik, solat yang paling baik selepas sembahyang 5 waktu ni ialah sembahyang di tengah malam. Solat di tengah malam, solat tahajud, qiyamul lail tu yang terbaik selepas sembahyang 5 waktu ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian puasa yang paling baik, Rasulullah sebut wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Sebaik-baik puasa selepas puasa bulan Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram, berpuasa pada bulan Allah, iaitulah bulan Muharram. Tengok, Rasulullah sebut bulan Allah, syahrillah al-Muharram, iaitulah bulan Muharram. Mana puasa yang lebih baik? Mana puasa Ramadan ni kita tahulah puasa yang paling baik. Sebab rukun Islam kita ni, rukun Islam ni kena berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sahabat tanya, puasa apa yang lebih baik selepas puasa Ramadan? Rasulullah sebut puasa pada bulan Allah, iaitulah bulan Muharram. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dengan kedatangan bulan Muharram ni, jangan kita fokus puasa untuk Ashura je. Puasa, banyakkan puasa kalau boleh, Isnin, Khamis ke dan sebagainya, boleh perbanyakkan puasa pada bulan Muharram. Sebab Rasulullah sendiri disebut puasa yang paling baik selepas puasa Ramadan ialah puasa dalam bulan Allah, iaitulah bulan Muharram. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tu berkenaan dengan puasa yang paling baik ialah pada bulan Muharram. Baik, dan bulan Muharram ni pula tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada padanya hari Ashura. Hari Ashura ni hari 10 Muharram. Nabi pernah tanya kepada orang Yahudi. Bila Nabi berjumpa dengan orang Yahudi di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi ni berpuasa pada bulan Muharram, pada Ashura, pada hari Ashura.
Lalu Nabi tanya mereka ni, sebab apa kamu berpuasa pada hari ini? Lalu orang Yahudi jawab, hari ini Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Hari ini, mana hari 10 Ashura tu, Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Mana Fir'aun ni kejar Nabi Musa ni, sampai akhirnya Fir'aun ni tenggelam. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, laut terbelah, Fir'aun ni kejar, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke tebing, laut ni kembali bercantum, Fir'aun tenggelam. Jadi berlaku pada 10 Muharram, bulan Ashura, bulan Muharram. Bulan hari Ashura. Jadi orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Dan orang Yahudi sebut, hari ini juga Nabi Musa pun turut berpuasa. Syukran lillah, Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang diberikan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam ketika menentang Fir'aun. Ni maknanya orang Yahudi jawab, ni hari ini Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Dan hari ini juga Nabi Musa sentiasa berpuasa setiap tahun sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawapan orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW sebut kepada orang Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak kepada Nabi Musa. Mana kami ini lebih dekat, lebih berhak dengan Nabi Musa. Sebab kami dah sebenarnya yang ikut ajaran Nabi Musa yang sebenar-benarnya. Nabi Musa ni mengajak kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu telah menukar syariat Nabi Musa. Jadi yang lebih berhak pada Nabi Musa ni kita orang Islam. Maka Nabi perintahkan orang Islam supaya berpuasa pada hari Ashura. 10 Ashura ni 10 Muharram ni tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah hantarkan utusan baginda kepada satu kabilah. Nabi bagi tahu dalam utusan tersebut, siapa yang hari ini belum makan lagi, maka teruskanlah berpuasa. Siapa hari ini dah makan, maka tahanlah diri. Tahanlah diri sampai waktu berbuka. Sama begitu sekali. Mana Nabi nak suruh kita ni membesarkan hari Ashura ni. Siapa yang belum makan lagi, okey, dia puasa terus hari tu. Siapa yang dah makan, okey, tahan diri sampai waktu berbuka. Ni Nabi pernah utuskan perutusan pada satu kabilah pada zaman Nabi SAW di Madinah. Nak ceritanya betapa Nabi ambil berat tentang hari Ashura. Bahkan sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi pernah sebut pada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, idza kana al-'amul muqbil sumna al-yawm at-tasi'. Nanti datang tahun depan kita puasa hari ke-9. Hari ke-9 kita puasa. Sebab apa Nabi sebut begitu? Sebab Nabi ini antara petunjuk Nabi pada kita, Nabi suruh kita ni berbeza dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berpuasa sehari saja 10 Ashura tu, 10 Muharram tu, maka kita sebagai orang Islam, Nabi nak ajar kita ni berbeza dengan orang Yahudi. Nabi nak tahun depan, kalau tahun depan datang nanti kita puasa 9 dengan 10. 9 dengan 10. Ini tuan-tuan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, kebetulan 10 Ashura tahun ni jatuh pada Jumaat depan. Jadi kalau 9 Muharram jatuh pada hari Khamis. Jadi tuan-tuan puan-puan yang biasa sebab puasa Isnin Khamis tu boleh. Mana Khamis minggu depan puasa, lepas tu teruskan dengan hari Jumaat pun berpuasa. Mana dapatlah apabila kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Baik. Tu pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, tapi baginda Rasulullah sendiri tak sempat berpuasa sebab tahun depan tu Nabi wafat. Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, tak sempat berpuasa 9 sebagaimana yang Nabi nak. Nabi sebut, kalau tahun depan datang kita puasa 9 dengan 10. Tapi tahun depan datang Nabi SAW meninggal dunia, tak sempat. Baik. Ni kisah sejarah puasa pada hari yang Ashura, Baik, jadi tuan-tuan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, berapa banyak dah yang kita cerita ni. Mana kita cerita tadi permulaan sejarah penciptaan kalender Islam yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
Kemudian kita cerita bagaimana Umar bin Al-Khattab menetapkan bulan Muharram sebagai permulaan tahun hijrah. Yang asalnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebut sebab bulan Muharram ni orang-orang yang pergi haji pun dah balik, munsarifun nas minal hajj. Mana orang yang pergi haji pun dah balik, jadi boleh memulakan kehidupan yang baru. Seolah-olah haji ni penutup tahun. Haji ni, mana ibadat haji tu tutup tahun tu. Bulan Muharram ni buka tahun baru, maknanya permulaan usaha baru. Ini antara alasan Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadikan bulan Muharram sebagai permulaan tahun hijrah. Dan disebut oleh, kita sebut tadi, ulama besar dalam ilmu hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata bulan Muharram dipilih sebab bulan Muharram lah bermulanya azam Nabi untuk berhijrah ke Madinah selepas Nabi selesai mengadakan perjanjian Aqabah dengan orang-orang Madinah di Mekah, ketika mana mereka menunaikan haji. Ini antara sebab. Baik, selesai situ. Kemudian kita cerita pula kelebihan bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini termasuk dalam bulan haram yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding bulan-bulan yang lain. Dan dalam 4 bulan haram ni pula, bulan Muharram ni dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai bulan yang paling afdal. Dan disebut oleh Nabi SAW bahawa berpuasa pada bulan Muharram ni ialah puasa yang terbaik selepas puasa Ramadan. Dan dalam bulan Muharram ni pula ada peristiwa besar, ada satu hari yang ada fadilat berpuasa padanya, iaitulah hari Ashura, iaitulah pada 10 Muharram. Dan Nabi SAW pernah berazam, berniat nak berpuasa 9 dan 10 Muharram. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut pada para sahabat baginda supaya berpuasa sebelum ataupun selepasnya sehari. Maknanya kalau Ashura jatuh pada hari Jumaat, kalau kita tak mampu puasa pada hari Khamis, puasalah pada hari Sabtu. Maknanya puasa yauman qablahu atau yauman ba'dah, sehari sebelum ataupun sehari selepas. Baik, itu sejarah puasa hari Ashura. Ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, beberapa kesilapan ataupun kesalahan yang perlu kita perbetulkan sempena dengan kedatangan tahun baru hijrah ini. Baik, yang pertama, hijratun Nabi laisa fi Muharram. Hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram. Kita dah cerita tadi, maknanya kalau kita tengok sejarah hijrah Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal, bukan berlaku pada Muharram. Jangan salah faham. Sebab kadang-kadang kita sebut ma'al hijrah, bersama berhijrah. Kita biasa bila sambut awal Muharram ni kita sebut ma'al hijrah. Ini sambutan ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni bermaksud bersama-sama berhijrah. Ada sebagian orang dia nampak ma'al hijrah maksudnya Nabi berhijrah. Ni sekarang Nabi berhijrah pada tarikh ni sekian. Jawapannya salah. Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Tapi Nabi berazam untuk berhijrah pada bulan Muharram. Ini yang perlu kita perbetulkan. Jangan salah faham. Yang kedua, sebahagian daripada kita sengaja meninggalkan berpuasa pada hari Ashura dengan sewenang-wenangnya. Nabi SAW, kita dah sebut tadi, Nabi begitu mengambil berat tentang puasa Ashura. Tapi kita kadang-kadang kita ambil lonon, kita ambil benda tu remeh, tak penting pun. Walhal fadilatnya besar, mana dihapuskan dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu, besar fadilat tu. Tapi kita ambil lonon je, meremehkan hari tersebut. Sebab apa kita meremehkan hari tersebut? Ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, ada terdapat dalam adat ataupun dalam tradisi sebahagian daripada kita, dia kata hari Ashura ni hari untuk makan dan minum. Hari untuk makan dan minum. Sebab tu ada sebahagian dari kita dia kata apa? Dia kata hari Ashura ni hari untuk buat bubur Ashura. Hari untuk buat bubur Ashura. Tuan-tuan, ini salah satu salah faham. Bubur Ashura ni bukan tak boleh buat, nak buat kan, tak ada masalah. Tapi janganlah buat pada hari Ashura tu. Hari Ashura ni kita digalakkan untuk berpuasa. Kalau nak buat sebelum tu ataupun selepas tu tak ada masalah, buatlah nak buat. Bukan kita nak halang, buat. Tak ada masalah nak buat. Tapi
usahakan diri untuk berpuasa pada hari Ashura. Jangan sibuk nak buat bubur Ashura pula pada hari Ashura. Sibuk makan dan minum pada hari Ashura. Orang lain berpuasa, kita sibuk buat bubur. Baik, itu yang pertama. Dan ada sebahagian orang dia berdalilkan hadis yang dhaif. Ada hadis yang dhaif yang disebut dalam kitab Baihaqi, dalam kitab hadis Baihaqi dan juga Tabrani. Dia kata apa? Sabda Nabi SAW, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanati. Sesiapa yang melapangkan ataupun menceriakan ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan rezekinya untuk setahun tersebut. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Tabrani dalam kitab mereka. Dia kata siapa yang melapangkan ahli keluarga dia, mana siapa yang belanja keluarga dia, siapa yang menggembirakan keluarga dia pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan rezeki dia pada tahun tersebut. Ini ada hadis yang sebut begitu. Tapi bukan bermaksud hari Ashura tu makan minum. Kita enjoy makan minum, kita nak gembirakan keluarga kita, kita nak melapangkan buat kita pun belanja makan. Belanja makan zakat pada hari tersebut. Hadis tersebut memang ulama berbeza pendapat, nak terima ke tak nak terima hadis tersebut. Sebagian ulama kata hadis itu tidak ada asal, la aslalahu. Maknanya hadis itu hadis palsu. Sebagian ulama kata hadis itu hadis yang lemah, hadis dhaif. Tapi masih lagi boleh beramal dengan dia. Dan sebagai kalau dalam mazhab Syafi'i kita ni, memang sebagai ulama mazhab Syafi'i kita terima hadis tersebut. Terima hadis tersebut. Bahkan ada sebahagian ulama-ulama dulu, contohnya Ibnu Uyainah, dia kata apa? Dia kata qad jarrabnahu mundu 50 sana aw 60 fama ra'ayna illa khaira. Kami telah cuba beramal dengan hadis ini selama 50 tahun ataupun 60 tahun dan kami tidak dapati kecuali kebaikan. Tengok kata-kata Ibnu Uyainah. Kami telah cuba beramal dengan hadis ini selama 50 tahun ataupun selama 60 tahun dan kami tidak mendapati kecuali kebaikan. Maknanya memang betul, memang jadi sungguh. Kalau beramal dengan hadis memang jadi sungguh. Dan kata Jabir, ini Jabir sahabat Nabi sendiri kata, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Kami telah cuba beramal dengan hadis ini dan kami dapati betul. Kami dapati betul apa yang jadi. Ni kata Jabir, seorang sahabat Nabi SAW. Maknanya ada pro dan kontra. Sebagian ulama kata hadis ni hadis palsu, tak boleh beramal, tidak ada asal baginya. Sebagian ulama kata hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif yang masih lagi boleh dijadikan sebagai amalan. Dan ada sebagian ulama kata aku telah beramal, telah cuba beramal selama 50 tahun ataupun 60 tahun dan aku dapati betul. Ni apa tu kata Ibnu Uyainah. Apapun tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang pentingnya jangan sampai kita ni tinggalkan puasa pada hari Ashura semata-mata nak belanja keluarga dan sebagainya. Baik, itu yang kedua, kesilapan yang kedua. Dan yang ketiga, ifradu saumi Ashura. Ifrad maknanya menjadikan puasa Ashura ni satu-satu, mana kita puasa satu hari itu je. Sedangkan Nabi suruh kita ni berpuasa sebelumnya sehari ataupun selepasnya sehari. Kalau boleh puasalah sehari sebelum ataupun sehari selepas. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ambil peluang untuk kita berpuasa pada tahun ini, puasa Ashura. Kita puasa sehari sebelum dan kita puasa juga pada hari Ashura tersebut, ataupun kita puasa sehari selepas. Kenapa kita ambil tindakan begini? Sebab Nabi SAW pernah berazam nak buat begitu, tapi Nabi tak sempat. Dan kenapa Nabi nak buat begitu? Sebab Nabi nak suruh kita ni berbeza dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni puasa sehari je, puasa hari Ashura. Jadi Nabi nak membezakan kita dengan orang Yahudi. Kita puasa 2 hari, sama ada sehari sebelum ataupun sehari selepas. Baik. Dan yang kelima, ihmalut tazkir bi fadli yaumi Ashura. Kita ni melalaikan
kita lalai memberikan peringatan kepada orang sekitar kita dengan kelebihan puasa Ashura. Sebagaimana saya cerita tadi, Nabi SAW sampai hantar perutusan wakil bagi tahu pada satu kabilah, hari ini hari Ashura, siapa yang belum makan maka niat puasa terus hari ini. Siapa yang dah makan maka tahanlah diri daripada makan sampai tak berbuka. Mana nanti hantar utusan wakil untuk bagi peringatan. Maka kita pun tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini pihak Jawatan Kuasa Suara pun minta saya bercakap soal awal Muharram, soal kelebihan fadilah bulan Muharram ini. Maka saya sampaikan kelebihan berpuasa pada hari Ashura. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama ambil iktibar, mudah-mudahan hari Ashura pada Jumaat depan kita dapat berpuasa, insya-Allah kita puasa Khamis dan kita puasa pada hari Jumaat 9 dan 10. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelebihan, dia hapuskan dosa setahun yang telah berlalu daripada kehidupan kita ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Baik, yang terakhir sebelum kita pergi, sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, insya-Allah beberapa minit lagi masuk dalam waktu Isyak. Yang terakhirnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, daripada peristiwa puasa pada hari Ashura ni, kita dengar kata-kata orang Yahudi tadi, Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Aisyah radhiyallahu anha tanyakan Nabi, kenapa kamu ni berdiri semayang malam sampai pecah kaki? Kenapa Nabi sanggup berdiri semayang malam sampai pecah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab apa pada Aisyah, isteri baginda? Nabi jawab, afala akunu 'abdan syakura. Mengapa tidak aku ni jadi seorang hamba yang bersyukur? Mana seolah-olah Nabi nak ajar kita ibadat yang kita lakukan ni sebagai selain daripada kita rasa kita ni menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pasanglah dalam diri, pasakkan dalam diri, aku ni buat ibadat sebagai tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semayang malam sebagai tanda syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak manusia Allah pilih Nabi sebagai rasul. Dalam banyak-banyak manusia Allah berikan kelebihan kepada baginda Rasulullah SAW dengan berbagai kelebihan. Jadi Nabi ini bangun malam nak tunjukkan rasa syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Dan kalau kita tengok kata-kata orang Yahudi tadi, Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Syukur ni bukan dekat mulut je. Sebahagian dari kita rasa, tak apa, aku bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada rusak ada, alhamdulillah syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, syukur ni kena datang sekali dengan amalan, bukan datang dengan mulut. Jadi bila kita rasa kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinkan diri ni untuk beribadat. Bangunlah sembahyang malam, tak boleh sembahyang malam sembahyang duha, tak boleh sembahyang duha sembahyang sunat. Mana benda-benda yang menunjukkan kita ni seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersyukur dengan bangun sembahyang malam. Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Kita bersyukur dengan apa tuan-tuan? Kita cari ibadat yang kita boleh jadikan bukti tanda bahawa kita ni seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja, baca Quran ke, zikir ke, sembahyang ke, apa sahaja ibadat yang kita rasa mungkin boleh kita jadikan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita. Allah jadikan kita ni termasuk orang hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, waktu Isyak pun dah masuk. Kita berhenti setakat tu sahaja pada malam ini. Mudah-mudahan kuliah maghrib pada malam ini memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.